Sekarang tiba masanya untuk kita mengikuti segmen pembangunan masyarakat dalam wawancara pertama kita pada hari ini. Membawakan tajuk Memperkasa Penjaga OKU untuk Kesejahteraan OKU. Jadi di sebelah kiri saya ni Muammar, bersedia sudah narasumber kita pada hari ini. Kita bawakan secara langsung Puan Hajar Rogayah binti Haji Awang Abdullah, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sihat baik. ah? Sihat. Bukan saja saya matching dengan Ramiza, saya matching dengan Puan je pada hari ini. Sama-sama pink. Jadi Ya, saya Indah dulu. Alhamdulillah. Indah cemburu sebenarnya. Tapi mengapa? Dah apalah, saya dengan Puan pada hari ini aja dengan Ya. Muammar untuk membicarakan tentang tajuk yang kita bawakan. Ya. Jadi Puan, untuk mukadimahnya ni, mungkin Puan dapat menerangkan sedikit sebanyak dengan tajuk kita? Ya, Silakan. tajuk kita pada pagi ini adalah memperkasa penjaga OKU untuk kesejahteraan OKU. Jadi sebenarnya tajuk ini berkesinambungan dengan Hari Antarabangsa OKU yang dirayakan setiap 3 Disember. Setiap tahun di seluruh negara. Jadi negara tetani pun juga merayakan pada 3 Disember yang lalu. Jadi ada Pan Fest di Padang Sultan Umar Ali Saifuddin. Jadi itulah di antara memperkasa golongan OKU dan juga penjaga OKU. Jadi sebelum saya menghuraikan lebih lanjut mengenai dengan tajuk yang akan saya bincangkan pada pagi ini. Jadi kita ni melihat serba sedikit mengenai dengan pengertian ataupun istilah semantik dengan tajuk yang saya akan bincangkan pada ini. Jadi kalau kita mengatakan mengenai dengan memperkasa, ia terbitnya daripada perkataan perkasa, jadinya kuat. Kuat, ia berkuasa, ia ada macam kuasa, meningkatkan daya upaya. Jadi mengenai juga penjaga OKU, mereka ini adalah komuniti yang menjaga OKU, orang-orang yang menjaga OKU. Kalau kata orang putih, all walks of life. Ya, macam kadang-kadang individu yang berumur 16 tahun ke atas. Jadi ia boleh terdiri daripada ayah ibu, macam kadang-kadang ahli keluarga yang lain. Jadi kadang-kadang ia formal. Berbentuk formal. Kenapa berbentuk formal? Ia menerima allowance. Kalau sekarang ini kan di negara tetani ada allowance penyediaan penjagaan yang diberikan 250 setiap bulan bagi mana-mana penjaga OKU yang menjaga OKU. Jadi kalau kita manakala kalau ini mengatakan pula dengan OKU adalah abbreviasi daripada ataupun singkatan daripada orang kurang upaya. Sama ada ia daripada orang kurang upaya dari segi penglihatan, dari segi pendengaran, dari segi ia punya kecelaruan mental, dari segi fizikal ataupun ia berganda. Kadang-kadang ia OKU penglihatan, pada masa yang sama ia OKU fizikal. Jadi kesejahteraan OKU ini penting. Jadi sebabnya mereka ni macam terdiri daripada golongan tidak berdaya disebabkan oleh kecacatan yang telah mereka alami. Jadi kenapa macam memperkasa penjaga OKU ini penting? Itu disebabkan oleh untuk kesejahteraan OKU-nya. Jadi memperkasa mereka semada daripada ekonomi, daripada sosial, psikologi dan sebagainya lagi. Okey, jadi seperti yang Puan kongsikan tadi, OKU adalah merupakan abbreviasi orang kelainan upaya. Tapi seperti yang rasanya masyarakat umum tahu, selalunya kita ni fikir OKU ini hanya berkaitan dengan kecacatan secara fizikal. Tapi baru saya dengar tadi dari Puan, kecelaruan mental pun dikira sebagai OKU ni Puan. Okey. Jadi mereka yang mungkin ada penyakit kesihatan mental pun dapat dikategorikan sebagai OKU ni Puan. Ya, sebahagian daripada OKU.
Baik, telah pun dikongsikan kepada Auda ya. Dalam penjagaan OKU berkenaan telah pun dikongsikan jawapan tadi, bukanlah satu tugas yang mudah. Betul. Malah juga ada cabaran-cabarannya tersendiri. Hinggakan bagi seseorang yang tidak pernah menjadi seorang penjaga ataupun berada di dalam situasi berkenaan mungkin akan terasa marah ataupun mungkin ada bercelaru fikirannya disebabkan oleh sukar untuk ia mengawal. Akan tetapi inilah cabaran yang perlu dihadapi, apatah lagi mungkin juga penjaga mereka ini adalah mereka yang lebih dekat kepada dengan OKU berkenaan. Jadi mungkin dapat Puan kongsikan mungkin apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi ini, Puan? Ya, sebenarnya di antara cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU ini adalah dari segi keuangan. Kalau sebelum adanya allowance penyediaan penjagaan ini, hanya allowance kurang upaya yang diberikan kepada OKU. Jadi allowance ini digunakan sepenuhnya untuk keperluan OKU tersebut. Kadang-kadang kalau sekiranya OKU itu seorang yang bedridden, jadi ia digunakan untuk membeli lampin buang pakai, membeli susu isomil, susu formula, and then kadang-kadang ya OKU tersebut memerlukan macam katil hospital, cling house, triple mattress dan sebagainya. Dan kedua lah cabarannya ialah tekanan emosi. Jadi kadang-kadang kalau sekiranya penjaga ni macam ia banyak menghabiskan masanya tu kan untuk menjaga okey, jadi ia macam kadang-kadang ia macam ada tekanan emosi. Jadi ia penjaga okey ni mestilah pandai menguruskan orangnya untuk kesihatan fizikal dan mentalnya. Jadi bantuan juga daripada support group. Jadi kemudian ia masalah penjagaan. Kadang-kadang penjagaan itu tertumpu kepada satu orang sahaja. Tapi dalam satu adik keluarga itu banyak juga ahli-ahlinya, tapi sebenarnya disarankan untuk bertukar-tukar untuk menangani penjagaan OKU tersebut. Kemudian tadi ada kesihatan, masalah kesihatan penjaga OKU itu. OKU itu sendiri kadang-kadang penjaga OKU ini terdiri daripada golongan yang sudah tua. Jadi kadang-kadang ia macam menjaga cucunya, kadang-kadang macam ibu bapa cucunya tersebut bercerai ya. Jadi kadang-kadang membawa haluan sendiri-sendiri ya. Jadi tanggungjawab itu diserahkan kepada nenek yang sudah tua. Jadi kalau sekiranya cucunya tu bedridden kan, basar lagi badannya, ia mengangkat, lift and carry, jadi ia macam boleh mengganggu kesihatan fizikalnya, misal raput tulang dan sebagainya. Dan juga masalah support group masalah support group ini pun penting. Itulah di antara cabaran-cabaran dari yang dialami oleh golongan penjaga OKU. Itulah ya cabarannya ya, telah pun dikongsikan. Cabaran yang sering dialami oleh penjaga orang kelainan upaya berkenaan. Semoga kita ni pun dapat memikirkan sama-sama kita bersama dengan narasumber kita untuk lebih kita dibuka luas pemikiran kita ni, bagaimana apakah masalah-masalah mereka dan solusi yang mungkin dapat dicapai tapi sukar untuk kita ni laksanakan. Betul sekali, tidak mudah menjadi seorang penjaga OKU ini. Pastinya seperti yang Puan kongsikan tadi, mungkin ada pelbagai faktor, seperti contoh mungkin ibu bapa yang bercerai, jadi dengan haluan masing-masing anaknya tu menjadi tanggungjawab nininya terpulang. Dan kalau anaknya tu lagi bedridden, jadi akan mengganggu kesihatan nini yang menjaga tu. Jadi di kesempatan ini Puan, dalam tajuk kita pada kali ini, ingin sekali tahu sebenarnya dengan cabaran yang ada ini dan dengan rasanya orang kalau boleh ada pembaharuan ataupun perubahan yang dapat dilakukan, apa sebenarnya elemen yang dapat memperkasa golongan OKU ini? Ya, sebenarnya terdapat 8 elemen yang mampu ataupun boleh memperkasa
penjaga OKU, di antaranya ialah sokongan dan bantuan dari segi kewangan. Sebab kewangan itu adalah satu elemen yang sangat penting dalam pengurusan kehidupan. Jadi dalam bab 18 Perintah Orang Kurang Upaya 2021 Negara Brunei Darussalam, orang yang menjaga orang kurang upaya akan diberikan allowance penyediaan penjagaan sebanyak 250 sebulan. Alhamdulillah, dengan adanya allowance ini maka penjaga OKU akan memudahkan penjaga OKU, mungkin akan diorang punya kuasa pembeli lebih, purchasing of power increasing, jadi banyaklah kemudahan kepada mereka. Sebabnya kalau mengharapkan allowance OKU itu ia digunakan sepenuhnya untuk keperluan OKU tadi tu kan, seperti beli lampin, susu isomil dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga keperluan alat-alat rehabilitasi yang diperlukan, seperti katil hospital, clean horse dan sebagainya. Ini memerlukan sumber keuangan yang banyak. Jadi sebelumnya kan macam sebelum adanya EPP ini kan, kadang-kadangnya penjaga OKU sepenuh masanya terpaksa berhenti bekerja. Jadi tidak ada sumber keuangan. Jadi terpaksalah macam orangnya ya berusahalah untuk untuk mendapatkan sumber keuangan untuk dirinya sendiri. Ialah bantuan dan sokongan sumber keuangan yang amat penting dan jitu. Sebab di negara kita ni penerima allowance penyediaan penjagaan berjumlah 1,090 orang yang sudah menerima EPP, dan yang sudah menerima allowance kurang upaya ialah 5,617. Jadi berapa berapa pemedulian kerajaan ke bawah duli yang Maha Mulia tentang golongan OKU dan penjaganya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sentiasa bersyukur juga dengan adanya pemedulian berkenaan, bukan hanya setakat bagi rakyat, tapi juga dilihat bahawa ini bagi untuk kesejahteraan semua juga negara itu juga. Jadi kita bersyukur berada di negara Brunei Darussalam, pemedulian seorang raja yang bijaksana, begitu juga dengan kerajaan baginda dalam sama-sama untuk membantu meringankan lagi masalah-masalah berkenaan. Memang ini dapat dinafikan, telah pun dikongsikan tadi, menjadi seorang penjaga ini apatah lagi mungkin menjadi seorang ibu tunggal, menjadi mungkin ada mempunyai masalah kesihatan yang tersendiri. Memang ini menjadi satu tanggungjawab orang sekeliling sebetulnya. Tapi indah dinafikan dalam keluarga itu mungkin juga ada masalah-masalah tertentu hingga kan sukar bagi penjaga-penjaga ini untuk menjaga dengan sebaik mungkin bagi mereka ataupun orang kelainan upaya berkenaan. Ya, pastikan untuk kita ni sentiasa berdoa dan juga mengharapkan penjaga ini akan terus tabah jawapannya. Betul sekali. Sebab itulah kan sebelum ini yang selalu kita dengar adalah simpati berkenaan dengan orang-orang yang berkelainan upaya. Memang kita masih ada simpati untuk mereka dan mengharapkan yang terbaik juga. Tapi di antara elemen yang selalu saja dipandang ringan ataupun diambil endah ataupun diambil endah adalah penjaga mereka. Jadi penjaga mereka ni kalau dalam bahasa Inggerisnya the unsung heroes ataupun wira-wira yang indah nampak. Bagaimana Puan? Ya, selain daripada sokongan bantuan kewangan ini, ya penjaga OKU juga memerlukan sokongan dari segi mendapatkan informasi. Kemudian ia mendapatkan sokongan dari segi kesihatan mental dan emosi, daripada kesihatan fizikal. Kemudian ia juga memerlukan sokongan dan bantuan untuk mendapatkan alat-alat rehabilitasi perubatan seperti katil hospital, clean horse, ripple mattress kan, macam itu. Sebab ia penting untuk menguruskan OKU, terutama sekali yang bedridden. Kemudian kadang-kadang penjaga OKU memerlukan penjagaan sementara, respite care, sebab ia macam kadang-kadang perlu juga masa untuk dirinya sendiri kan. Dan akhir sekali adalah support group.
support group. Jadi kalau ada support group ni macam penjaga OKU ni boleh bertukar-tukar pendapat. Betul. The best practice bagaimana untuk menjaga OKU ni kan. Jadi diorang bertukar-tukar dengan penjaga OKU lain. Betul. Dan juga daripada pegawai-pegawai yang berkemahiran dari segi penjagaan OKU. Itulah di antara elemennya. Betul sekali. Dengan adanya support group betul sekali seperti yang Puan kongsikan, ianya dapat lagi memperkasa penjaga-penjaga OKU lain dengan bertukar-tukar pendapat. Kita ni bukan sahaja ada support group motosikal ataupun support group minat buku dan sebagainya, book club, tapi kita pun ada juga support club untuk penjaga OKU. Banyak kita ni pelajari pada hari ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Masih bersama dengan kami di dalam segmen wawancara segmen pembangunan masyarakat, di mana kita bersama dengan Yang Mulia Puan Haji Rogayah binti Haji Awang Abdullah, merupakan seorang pegawai pembangunan masyarakat. Banyak yang kita kupas bersama tadi, Muammar. Kita ni bercerita tentang pengenalan, tentang memperkasa penjaga OKU ini, apa cabaran-cabarannya, apa solusinya, apa elemen yang dapat memperkasa mereka. Tapi mungkin di kesempatan ini juga, sebelum tirai ini ditutup, sebelum wawancara ini ditutup, kita ingin mengetahuilah saranan sedikit sebanyak daripada Puan Haji Rogayah sendiri. Silakan Puan. Sebenarnya di antara saranannya untuk penjaga OKU-nya, jadi tadi hendaklah mengiktiraf kepentingan penjaga OKU-nya sebab mereka telah meluangkan masa, tenaga, keuangan kadang-kadangnya juga untuk menjaga OKU. Mereka adalah tulang belakang kerajaan juga sebab mereka membantu pihak kerajaan dalam menangani penjagaan OKU. Dan selain itu juga macam kalau boleh macam ada sukarelawan yang boleh membantu menghantar dan mengambil penjaga OKU dan OKU ni untuk membuat perjumpaan resmi di klinik-klinik, sebabnya segelintirnya ada yang tidak mempunyai kenderaan. Dan kalau boleh ada segelintir filantropi yang dapat membiayai pembelian katil hospital, clean house. Sebab ia berharga tu kan, kalau clean house ni ia mengangkat OKU bedridden itu kan ke wheelchair ataupun pembelian wheelchair dan sebagainya, alat-alat rehabilitasi. Kemudian saya sarankan bagi orang awam di sana untuk menderma ditabung orang-orang cacat supaya menambahkan dana bagi OKU dan juga penjaganya. Dan kalau boleh adanya kajian yang lebih terperinci mengenai kesejahteraan OKU dan penjaga OKU oleh siswa dan siswi universiti institusi pendidikan tinggi negara Brunei Darussalam supaya menambah khazanah rujukan untuk generasi yang akan datang. Kemudian Tetani memerlukan teknologi transfer. Teknologi transfer ni perlu sebabnya kadang-kadang kalau segelintir individu yang banyak menghabiskan masa di luar negeri, diorang melihatkan
perkembangan Betul. yang ada di luar negara tu, kalau boleh diorang transfer teknologi berkenaan kepada OKU dan penjaga OKU yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan akhir sekali saya menggalakkan supaya lebih banyak support group daripada masyarakat kita ni untuk penjaga OKU dan juga golongan OKU. Itu saja. Baik, Alhamdulillah. Telah pun dikongsikan. Saya teringat juga ya, ada berkongsi sama ataupun berjumpa menyaksikan teknologi-teknologi yang telah pun dihasilkan di luar negara. Malah teknologi berkenaan tidak memerlukan dana yang tinggi. Cukup hanya setakat apa yang kita ni dapati di sekeliling kita ni, dan mereka ini telah membantu golongan OKU. Seperti bagaimana adanya anggota prostetik ataupun dalam untuk melancarkan, begitu juga dengan pandangan mata mereka dapat juga memandang sekurang-kurangnya ataupun juga menambah lagi pendengaran mereka hanya menggunakan peralatan yang ada di sekeliling. Dan saya tertarik juga dengan pengkongsian puan tadi, di mana mahasiswa-mahasiswi kita ni perlu sentiasa tingkatkan dalam usaha mereka untuk mencari kajian dan juga sebagainya, bagaimana kelakuan OKU ini ataupun macam mana untuk menangani mereka, malah juga mungkin terhasillah akan inovasi-inovasi yang baru. InsyaAllah puan, insyaAllah kami akan tanyakan nanti di segmen kedua nanti wawancaranya ya. Puan sudah kongsikan saranannya, Muammar merumuskannya. Itulah tanda kita sudah berada di penghujung wawancara dalam segmen pembangunan masyarakat pada kali ini. Jadi tidak lupa ingin diucapkan ribuan terima kasih Puan Terima kasih kembali. sudi pada hari ini berkongsi dan nyorang meningkatkan lagi kewaspadaan berkenaan dengan penjaga OKU untuk kesejahteraan OKU jua. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan rezeki lagi Puan untuk bersua kembali, mungkin dengan topik yang lainnya pula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.